الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا برحمتك يا ارحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما ويسر لنا تعسر استمر وجهتنا بخير برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaan hari yang baru ini sudah masuk hari yang ke-25 bulan Muharram, dan kita sama-sama memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara zikir yang diajar oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dan juga kitab Bimbingan Mukmin. Yang pertamanya berbanyakkanlah ucapan alhamdulillah, walhamdulillah. Pada ucapan yang pendek bermaksud segala puji bagi Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalul du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, manakala sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah banyak, tadi pun kita sudah berzikir 33 kali alhamdulillah. Selesai solat kita mengucapkan alhamdulillah, terbalik rumah nanti kita ucap alhamdulillah, makan dan sebagainya. Maka kita pun sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tandanya adalah menyebut dengan lidah, dengan mulut kita ucapkan alhamdulillah, dan beramal dengan anggota. Yang kedua, dia adalah sebaik-baik doa, walaupun perkataan pendek saja alhamdulillah, dia adalah sebaik-baik doa. Sebab itulah doa kita nak berdoa untuk kita mulakan, kata ulama berdasarkan hadis tadi, sunat untuk kita mulakan dengan alhamdulillah, kemudian selawat, kemudian kita mintalah apa saja yang kita nak seperti yang dilakukan imam tadi. Kemudian kita akhiri pun dengan ucapan alhamdulillah. Cara antara adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Imam Al-Ghazali lagi pada permulaan hari yang baru, selain pada alhamdulillah tadi, dalam hadis itu ada menyebutkan la ilaha illallah. Perbanyakkan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ada berkawan dengan seorang hamba Allah, dia ni selalu menguruskan jenazah. Saya tak ada pengalaman menguruskan jenazah, tapi secara teorinya tahu, praktikanya bukan tak selalulah, sekali-sekala. Dia berkata dia dalam pengalaman dia menguruskan jenazah ni, dia lah, menurut dia, orang lain Allah Ta'ala kata sangat jarang ketika nazak pun orang nak panggil dia, sebab dia ada pakar ustaz macam tu. Sangat jarang yang dia ketemui orang yang dapat mengucapkan la ilaha illallah ketika di akhir hayat. Tapi kita tak tahu sebenarnya. Kita boleh dengar kadang-kadang ada yang hanya menggerakkan bibir dan lidah saja. Kita tak dengar suara dia, tapi dia sebut dah. Tapi menurut dia kata sangat jarang. Dan dia pesan kepada saya ni, dan pagi ni saya pesan pada jemaah sekalian, dia kata pesanan ni saya selalu ingatlah sampai bila-bila. Saya harap tuan-tuan tidak hanya semua ingat. Dia kata kalau nak bagi dia, menurut dia lah, berdasarkan hadis Nabi sebut man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah, wa kama qala hadis sahih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalam dia, akhir hayat dia, garanti masuk syurga. Dakhala al-jannah, dan masuk syurga, dengan dijamin masuk syurga. Dia kata kalau kamu nak ucap la ilaha illallah di akhir hayat kamu, akhir kalam kamu, akhir perkataan kamu, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah ketika kamu hidup. Ketika kita hidup, kita nyawa di kandung badan ni, kita perbanyakkan la ilaha illallah, insya-Allah. Itu pesan dia lah. Pesan dia, insya-Allah di akhir usia kita akan boleh menyebut kalimah la ilaha illallah, dan termasuk di kalangan yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Itu yang kedua. Yang ketiganya, pesan Imam Al-Ghazali, kebanyakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perbanyakkanlah
kerana istighfar ni sangat banyak fadilah dia. Yang banyak sudah kita maklum, fadilah yang pertama dia menghilangkan dosa kita. Ada dosa kecil dihapuskan, dihilangkan oleh Allah dengan banyak cara, dengan mengambil wuduk, di antara dua salat, dengan bersedekah, dengan berzikir, dengan menghubungkan tali silaturahim. Tapi dosa besar tidak dihapuskan dengan amal-amal tersebut. Dosa besar, dosa-dosa kita yang mungkin melibatkan hati, melibatkan mulut, atau melibatkan anggota, dia dihilangkan, dihapuskan dengan kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah. Allah akan menghilangkan musibah juga melalui istighfar kita, sebagaimana yang diajar oleh Nabi Nuh kepada umat dia dalam surah Nuh. Surah Nuh ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Surah Nuh ayat ke-10, Nabi Nuh mengajar kepada umat dia berkenaan dengan istighfar, menghilangkan dosa, menghapuskan dosa, dan memberikan kita rezeki berbentuk hujan yang turun. Ini hujan daripada saya, daripada Batu Cave. Hujan straight sampai ke sini. Sampai ke sini dia mana dia sikit-sikit. Kat sana renyai-renyai, lambat sikit. Tak sempat dia tak sempat nak masbuk pun tadi. Sempat nak masbuk dengan jemaah yang lain ni. Allah menurunkan, sebenarnya hujan ni adalah rezeki kepada kita, dan Allah akan bagi rezeki berbentuk harta benda dan juga anak pinak. Ya Allah, dengan Nabi Allah, Nabi Nuh menyebut kepada umat dia, mengajar kepada umat dia dalam surah yang tersebut. Jadi kita perbanyakkanlah istighfar agar Allah menghilangkan musibah yang melanda diri kita, atau keluarga kita, atau negara kita sekarang ni. Musibah yang paling besar dalam kita panggil sebagai COVID-19. SOP ikhtiar kita kena ikut SOP dan sebagainya, tapi berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kata ulama, kenapa Allah menurunkan musibah ini? Tak lain tidak bukan sebab atas dosa kita. Ujian yang pertama, ujian untuk kita, dan yang kedua atas dosa yang kita kerjakan atau di kalangan kita, dan kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya selalu bertaubat. Okay, kita bertaubat, kita ajar ahli keluarga kita untuk bertaubat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajar kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kena istighfar. Kalau semua istighfar, insya-Allah Allah akan menghilangkan musibah. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap 1 digit, kejap 2 digit, 2-3 hari lepas 3 digit balik. Macam mana cara dia? Selain daripada kita berikhtiar, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat ni pesan Imam Ghazali pada permulaan hari yang baru, perbanyakkanlah selawat ke atas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wa barik wasallim. Terlalu banyak, sama seperti istighfar tadi, terlalu banyak fadilat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada kitab yang ditulis Fadilatu Salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut 2 saja. Yang pertama, kita sudah maklum hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, sekali kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat ke atas kita sebanyak 10 kali. Maksud Allah berselawat ke atas kita ni bukan bermaksud kita sama seperti kita berselawat ke atas Nabi, tapi Allah maksud dia Allah akan memberi berkat dan rahmat ke atas hidup kita. Sekali Allah bagi 10. Bayangkan berapa banyak, berapa ratus kali atau beribu kali yang kita selawat. Kalau kita nak asal rahmat Allah dan keberkatan Allah dalam hidup kita, perbanyakkan selawat ke atas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira masa, sampai kita duduk pun kita sudah beribu selawat. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari juga, hadis sahih. Sesiapa, saya ambil mafhum jelah, pada siapa yang banyak berselawat ke atas aku di dunia ini, maka dia paling dekat dengan aku di padang mahsyar. Satu lagi riwayat, paling dekat dengan aku di dalam syurga. Kita nak kita dengan Nabi SAW jauh 1400 tahun. Tapi di padang mahsyar, kalau kita nak dekat, kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Allah, Nabi kenal umat dia dengan beberapa perkara di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang trilion manusia tu, yang pertama Nabi kenal kesan wuduk yang kita ambil di dunia ini, bercahaya. Dan ini dalam hadis yang berasingan, kalau tak silap saya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih juga. Kesan kita ambil wuduk ni Nabi kenal di padang mahsyar nanti. Jadi umat lain tak ambil wuduk ke, wallahu taala alam, tu syariat mereka berbeza. Syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan syariat nabi-nabi yang lain. Mungkin cara ambil wuduk dia berbeza, tapi Nabi kenal, tu yang Nabi sebut. Yang keduanya, Nabi kenal umat dia di padang mahsyar dengan banyaknya berselawat kita atas dunia ni.
Kenal dia, Nabi akan panggil kita duduk berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk dengan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di mana kita sangat-sangat memerlukan syafaat daripada seseorang. Antara yang Allah bagi syafaatul uzma, syafaat yang terbesarnya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak syafaat, kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari riwayat yang saya jumpa itu, saya tak ingatlah riwayat apa, Nabi sebut yang paling dekat dengan aku dalam syurga. Yang paling dekat dengan aku dalam syurga. Bukan sahaja di padang mahsyar, dalam syurga pun kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah maklum, Nabi ni Allah akan tempatkan di dalam syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Nak duduk dalam syurga Firdaus, nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata tak apalah ustaz, tak dapat Firdaus, syurga yang lain pun tak apa. Memang tak apa. Tapi syurga yang atas sekali Firdaus, mereka boleh turun di dalam turun ke bawah untuk melihat syurga-syurga yang lain. Syurga yang duduk di bawah sekali, menurut riwayat satu menyebut surga An-Naim, Jannatul Naim, adalah syurga yang paling rendah. Kita yang duduk yang paling rendah hari tidak dibenarkan untuk naik ke atas. Orang yang duduk ke atas dibenarkan untuk turun ke bawah nak tengok kamu ada apa. Tapi kita yang duduk ke bawah ni tak boleh nak naik ke atas. Kalau Nabi duduk atas, kita tak boleh, tidak dibenarkan untuk pergi melawat. Mungkin Nabi akan turun. Tapi macam mana kalau kita nak berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Modal dia ideal saja yang saya sebutkan, zikir-zikir tadi. Alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyakkan zikir-zikir ini, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar dan juga di syurga nanti. Itu yang sebagai mukadimahnya. Saya nak bawa kuliah di sini, saya akan bawa kitab yang disukai, amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kitab ini adalah edaran Jawi sendiri, Jabatan Wilayah di Kuala Lumpur, dibagi kepada masjid-masjid atau surau-surau berkaitan di wilayah secara percuma. Jadi saya sudah bawa beberapa kitab ke beberapa tempat, beberapa surau dan beberapa masjid berkenaan dengan amalan yang disukai oleh Nabi SAW. Dalam kitab ini, bukulah kitab. Sebut kitab agak sikit bunyi, tapi buku kita panggil buku kitab tu ada dia buku lah. Dia pengarang adalah daripada Ustaz Muhammad Daraji bin Abdullah. Dia menyusun kitab ini berdasarkan topik-topik dia. Puasa, mula-mula dengan solat, kemudian solat Jumaat, solat hari raya, puasa, makan minum dan lain-lain, berkenaan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis, kita panggil hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ni bermaksud hadis yang Nabi buat, dan juga diselitkan sikit hadis qauliyah, yang hadis yang disebut. Ada juga hadis fi'liyah dengan hadis qauliyah. Hadis fi'liyah, qauliyah maknanya yang Nabi sebut. Fi'liyah yang Nabi buat, ada yang Nabi tak sebut, sahabat tengok atau isteri baginda tengok, kemudian mereka meriwayatkan. Dia khilaf di kalangan ulama yang hadis fi'liyah dengan hadis qauliyah ni mana yang lebih utama. Menurut pengarang, dia kata dia mengambil hadis fi'liyah. Dia kata yang lebih utama adalah hadis fi'liyah yang Nabi buat. Sebabnya, dan dia pilih Nabi yang Nabi suka buat, Nabi selalu buat. Sebab ada perkataan yang Nabi suruh buat tapi Nabi jarang-jarang buat, sebab disuruh pada sahabat. Betul. Ada yang Nabi buat tapi Nabi kadang-kadang Nabi tinggalkan. Contohnya adalah yang disebut dalam kitab ini adalah bacaan surah As-Sajdah dengan Al-Insan pada solat subuh hari Jumaat. Solat subuh hari Jumaat. Dua surah tersebut adalah surah yang sunnah untuk kita baca pada solat subuh hari Jumaat. Tapi Nabi tak selalu buat. Bukan tiap-tiap minggu. Kalau imam nak tukar surah yang lain, kita jangan komplain. Sebab ada setengah yang saya pergi, dia kata seolah-olah mereka mewajibkan imam untuk baca surah Sajadah dengan surah Al-Insan solat subuh hari Jumaat. Kalau imam tak baca, memang dia kata tak puas hati. Lepas solat tu kita guru imam, kenapa tak baca? Ada beberapa surah atau masjid yang saya pergi, mereka menceritakan macam ni. Tapi sebenarnya sunnah itu adalah sunnah yang Nabi buat dan Nabi tinggalkan. Bukan tiap-tiap minggu. Tapi yang kita belajar, yang kita dimasukkan dalam kitab ini adalah Nabi selalu buat. Kalau Nabi selalu buat ni, mana dia ada banyak sangat pahala, banyak sangat kelebihan. Yang ada yang Nabi sebut, kadang-kadang Nabi sebut dalam hadis berkenaan fadilahnya, ada yang Nabi tak sebut. Kalau Nabi tak sebut tu memang confirm banyak sangat pahala, sebab Nabi sangat suka buat. Antara yang pertama kita mulakan dalam bab solat. Dalam bab solat yang kita sudah maklum, saya sudah ceritakan sebelum ni, solat sunat fajar dimulakan dengan solat fardu. Memang kita tak perlu cerita dah lah.
Solat sunat, solat fardu, solat berjemaah Nabi tak pernah tinggal. Ada beberapa perkara, 3 perkara yang Nabi disebutkan dalam riwayat yang lain, 3 perkara yang Nabi tidak pernah buat seorang diri, bersendirian. Yang pertama, Nabi tidak pernah solat fardu bersendirian. Tak pernah seumur hidup. Nabi solat fardu secara bersendirian, solo. Nabi akan solat bersama dengan sahabat. Tak kira lah dalam keadaan macam mana, hatta dalam keadaan perang, ketika perang. Yang kedua, Nabi tidak pernah bermusafir bersendirian. Nabi akan bawa sahabat. Kenapa? Sebab yang pertama juga ada termasuk. Nak solat berjemaah, kalau musafir bersendirian nak solat berjemaah macam mana? Tak boleh. Kita tak apalah ustaz boleh berhenti RNR. Yalah kalau kita RNR, kalau ada orang berjemaah. Kalau RNR tak ada orang yang berjemaah, RNR ni dia pelik sikit. Dalam zaman selepas PKP ni lagi pelik. Sebelum PKP pun dia kata solat sini, solat sini, solat situ, solat situ. Dia tak nak, kecuali kalau masuk waktu. Ada juga jemaah, tapi ramai yang macam tu. Kita nak macam mana? Tapi Nabi dia sentiasa bermusafir dengan sahabat atau dengan isteri baginda. Ridwanullah alaihim. Sebab untuk solat berjemaah pertama. Dan yang kedua, ada teman dalam perjalanan. Yang ketiga, Nabi tidak pernah makan bersendirian. Yang pertama, solat fardu bersendirian. Yang kedua, musafir bersendirian, tak pernah. Dan yang ketiga, Nabi tidak pernah makan bersendirian. Yang ni susah, yang boleh, tapi agak susah untuk kita ikut. Saya sendiri pun kadang-kadang banyak dalam keadaan kita makan bersendirian. Tapi sunnah sebenarnya makan secara berjemaah. Sekurang-kurangnya seorang, panggillah siapa-siapa. Sebab makan beramai-ramai, makan berjemaah ni ada fadilat dia. Fadilat dia yang disebutkan, ada juga yang tidak disebutkan. Ada berkat. Ada berkat dia, ada berkat dia. Makan itu ada berkat, makan secara berjemaah pun ada berkat. Kalau kita makan bersendirian, panggillah siapa-siapa. Belanjalah itu. Panggillah, duduk dengan kita. Kita pergi duduk dengan, boleh tak saya duduk, saya belanja makan. Nak ambil pahala sunnah. Yang Nabi ajar kepada kita. Ya, jadi itu berkenaan dengan benda yang Nabi tak pernah buat 3 perkara menurut riwayat tersebut. Jadi tapi kita tak fokus pada solat fardu, kita akan fokus solat sunat banyak. Solat sunat fajar dan solat sunat subuh. Tadi kita buat. Saya hari ni first time solat sunat subuh ni atas kereta. Solat sunat ni dia boleh dikerjakan atas kereta. Memang tak boleh apa-apa. Sedang dalam perjalanan, Allahu Akbar tu pegang steering. Tak sempat saya tengok sini, saya tengok waste. Memang dah bertolak tadi 5.30 lah daripada rumah, tapi sebab hujan tengok itu 6.23 baru sampai. Lepas tu kat depan sana tu ambil tersalah lorong pula, kena U-turn balik, rugi dalam dekat 10 minit pula tadi. Sebab Nabi dia tak pernah, antara solat sunat yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Solat sunat tadi, solat berjemaah fardu. Ni kita cerita solat sunat pula. Hadis dia an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'atayn qabla al-ghadah, rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Kita panggil solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni Nabi tak pernah tinggal, walaupun Nabi musafir, walaupun Nabi ketika menetap tinggal di Madinah, Mekah dan sebagainya, walaupun ketika sakit, walaupun ketika perang dan sebagainya. Solat sunat yang Nabi tidak pernah tinggalkan, ada yang rawatibnya 2. Rawatib mana ada sebelum atau selepas dan selepas. Yang pertama adalah solat sunat subuh. Solat sunat subuh. Dan yang keduanya solat sunat sebelum zuhur. Sebelum zuhur ni berapa rakaat Ustaz, nanti kita akan bincang secara panjang lebar selepas ni. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, 2 rakaat pun sudah cukup. Tapi kalau nak lagi afdal 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 salam. Jadi 2 dalam rawatib. Tambah 1 lagi plus 1, 2 campur 1. Yang 1 tu solat apa? Solat sunat adalah solat sunat witir. Solat sunat witir Nabi tidak pernah tinggalkan walaupun ketika hadir ataupun ketika musafir. Hadir mana dia menetap.
atau ketika dalam atau apa keadaan sekalipun Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah ni maksud dia dia ada dua juga pandangan ulama. Tak pernah ni bermaksud Nabi tak pernah langsung sekali pun seumur hidup. Satu lagi pandangan mengatakan tak pernah ni yang digunakan dalam hadis tersebut. Tak pernah ni bermaksud Nabi sangat jarang meninggalkannya. Ada juga tapi sangat itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata tak ada langsung, tak pernah langsung. Antaranya solat sunat subuh yang kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh ni bermaksud 2 rakaat sebelum solat fardu subuh selepas azan. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW selalu melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Kalimah tidak pernah meninggalkan pada hadis datang menunjukkan bahawa solat sunat fajar atau solat sunat subuh 2 rakaat boleh disebutkan sebagai solat sunat qabliyah subuh adalah satu amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW atau suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh baginda. Itulah sebabnya solat ini sentiasa dilakukan oleh baginda dan hampir tidak pernah baginda tinggalkan. Para ulama mengatakan bahawa solat sunat 2 rakaat fajar termasuk dalam solat sunat muakkad, dalam rawatib sunat muakkad atau muakkadah. Dalam hadis lain dikatakan lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala rak'atain fajr. Muttafaqun alaih. Tidak ada satu amalan yang lebih dijaga pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW daripada solat sunat nafilah. Yang solat sunat adalah solat 2 rakaat fajar atau 2 rakaat subuh. Kita panggil solat sunat subuh. Orang Arab dipanggil solat sunat fajar. Fajar dengan subuh ni sama lah. Sebab subuh ni dia masuk dengan masuknya waktu fajar siddiq. Suatu hari Rasulullah SAW pernah terlewat datang ke masjid untuk solat subuh disebabkan suatu urusan yang mesti baginda lakukan. Padahal Bilal telah mengumandangkan azan subuh beberapa ketika. Kemudian apabila baginda sampai, baginda terus solat bersama-sama dengan para sahabat. Selesai solat, Bilal memberitahu baginda bahawa sahabat telah lama menunggu baginda. Baginda pun memberitahu Bilal sebab keterlewatannya bahawa ada suatu urusan yang mesti baginda laksanakan. Dan setelah itu baginda menyempatkan diri untuk solat sunat fajar 2 rakaat sebelum ke masjid. Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sudah terlewat sekali." Baginda bersabda, "Seandainya aku terlewat lebih daripada itu, nescaya aku akan tetap solat sunat 2 rakaat dengan sempurna." Dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u raka'atai al-fajri wa in taraktukum al-khair." Jangan kamu meninggalkan 2 rakaat fajar atau 2 rakaat subuh sekalipun kamu sedang menghadapi musuh. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lain, Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan lain-lain. Satu hari Nabi terlewat datang ke solat subuh. Kalau Nabi lewat ni, sahabat ditunggu. Sebab Nabi ni mereka tidak akan berimam kalau selagi Nabi ada di tempat tersebut di Madinah lah. Mereka tidak akan berimamkan imam yang lain. Kau mesti tunggu punya. Kita kalau kita imam terlewat, dia ada imam yang kedua. Imam yang kedua pun tak ada, contoh dia Bilal naik sama-sama ustaz kan. Tapi zaman dulu, zaman Nabi, mereka akan tunggu. Lewat ni tak ceritalah berapa lama, tapi sangat lewat. Mungkin 6.30 waktu kita 6.30 Nabi tak datang lagi. 6.30, 6.35 Nabi datang. Nabi solat 2 rakaat lagi. Bilal tegur, "Ya Rasulullah, kamu dah lewat ni. Kami dah tunggu lama ni." Nabi kata, "Pun aku lewat lagi 6.40, 6.45 tetap aku akan solat 2 rakaat dulu sebelum solat fardu subuh." Berdasarkan hadis ini ulama mengatakan kalau kita terlewat bangun, sekarang subuh awal sikit 5.57 dan dia suruh pun awal 7.4 minit. Contoh kita terlewat bangun 6.30 atau 6.40, masuk toilet lagi 10 minit 6.50. Nak bersiap lagi 6.55. Allahumma shalli ala Muhammad. 6.55 atau 6.50 baru nak solat. Nak solat mana? Nak solat fardu ke? Nak solat sunat? Solat sunat. Kata ulama, solat sunat subuh dulu walaupun kita terlewat. Ada masa solat sunat subuh ni dia mengambil masa dalam 2 minit atau 3 minit sahaja. Solat sunat subuh yang ringkas. Saya akan sebut sekejap lagi bacaan apa sunat yang kita baca dalam solat sunat. Tapi kalau dah terlewat benar pukul 7 baru nak angkat takbir Allahu Akbar, nak pilih macam mana ni Ustaz? 7 4 minit semua dah.
Dah naik matahari dah. Nak solat apa dah? Tak payahlah solat sunat subuh. Terus dengan solat fardu. Kalau masih lagi ada masa, kalau kita terlewat bangun contoh kan. Hujan-hujan waktu ni, lepas tu hujung minggu pula. Alhamdulillah kat sini ramai. Alhamdulillah. Jemaah. Jadi macam mana? Kalau ada masa, solat sunat subuh. Kalau tak ada masa, terus dengan solat fardu. Kalau terlepas macam mana? Boleh qada selepas tu. Qada solat sunat subuh bila selepas matahari naiklah beberapa ketika. Jangan ditinggalkan. Sebab ada riwayat yang menyebut Nabi solat sunat, bukan solat sunat subuh lah, solat sunat yang lain. Ada satu riwayat menyebut solat sunat zuhur, satu lagi menyebut solat sunat yang lain selain daripada rawatib atas kenderaan, dari atas unta. Itu yang saya ambil tadi tu. Tapi ada cara dia lah ketika solat. Tak boleh nak menghadap kiblat lah macam mana. Buat sedaya yang mampu lah. Rukuk dengan sujudnya, mata kena tengok depan lah. Tak boleh tengok tempat sujud lah. Dia syahid lah. Tapi nak solat juga, nak ambil juga fardu, fadilat, solat sunat subuh. Apa kelebihan dia? Ni kelebihan yang Nabi sebut. Ada solat yang Nabi sebut kelebihan, ada yang Nabi tak sebut. Tapi solat sunat subuh Nabi sebut. Nabi bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Fi riwayatin ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Rawahu Muslim. 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di dalamnya. Dalam riwayat lain, lebih aku sukai daripada solat dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita solat 2 rakaat ni Allah dah bagi dunia dan isinya, lebih baik daripada itu. Tapi kita tak nampak. Jangan sesekali, kata ulama, jangan sesekali kita tinggal. Kalau kita tertinggal, sedarlah pukul 7 lah, 7.30 lah. Macam mana Ustaz? Solat qada, solat fardu pun qada, solat sunat pun qada. Qada'an lillahi ta'ala. Jadi nak buat yang mana dulu? Buat fardu dululah. Contoh kita tersedar pukul 7.30. Tak sedar nak buat macam mana? Tak sedar. Tak sedar tu tidak ada, tak sengaja, maknanya tidak ada dosa. Al-khata' an-nisyan wa masku kriwa alaihi, 3 benda yang tidak sengaja, termasuk salah satu tersilap, tak sengaja. Al-khata' tersilap. Pukul 7.30. Jadi nak qada mana dulu? Qada fardu dululah. Fardu lagi afdal, kemudian baru qada sunat. Dapat pahala sama ke? Tak samalah qadaan dengan adaan ni. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat juga pahala, dapat terlepas daripada dapat fadilat walaupun tak sama dengan fadilat yang sebenar. Apa dia fadilat dia? Allah akan bagi ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata ulama, saya pergi satu dia menyusun, saya pergi satu masjid, saya tak ingat nama dia. Rasa masjid wilayah. Dia buat TV macam ni juga, UFIT TV tu ada UFIT TV yang ada video-video yang ringkas kan, dalam TV ni ada video-video yang ringkas. Dia ditunjukkan senarai orang yang paling kaya di dunia. Bill Gates yang masuk, Jeff Bezos dan sebagainya. Nombor 2, kita kejut tengok. Jeff Bezos turun nombor 2. Sepatutnya sekarang ni kalau ikut Forbes.com, Jeff Bezos ni pengasas Amazon, bos Amazon, nombor 1. Kekayaan dia ni menghampiri 200 bilion. 200 bilion. Orang yang pertama mencecah yang moden lah, yang moden 200 bilion. 200 bilion saya tak tahu berapa kosong kat belakang. Dia letak nombor 2. Nombor 1 siapa? Orang yang solat sunat 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Lebih kaya daripada Jeff Bezos. Tapi kita tak sedar. Allah dah bagi tiap-tiap hari. Jangan kita tinggal selagi nyawa di kandung badan. Bila kita boleh dapatkan dalam kubur dan pada mahsyar nanti di akhirat nanti. Ni kekayaan kamu. Yang aku bagi dengan sebab kamu tidak pernah meninggalkan solat sunat subuh selama kamu hidup. Dan kita ajar orang lain dapat pahala lagi. Kita ajar ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran kita. Kita dah tahu sebenarnya ni Ramadan tazkirah, peringatan. Adapun mengenai tempat di mana solat sunat subuh atau fajar boleh dilakukan, sudah tentu boleh dilakukan di rumah ataupun di masjid. Namun mengerjakan dia di rumah adalah lebih utama seandainya tidak dikhawatirkan terlewat. Hal ini kerana Rasulullah SAW lebih banyak mengerjakannya di rumah. Solat sunat ni saya sudah sebut dah sebelum ni, saya sebut sekali lagi, solat sunat ni yang afdalnya adalah di rumah. Tapi kita tengok keadaan lah. Sini saya tak tahu daripada azan dengan iqamah tu berapa lama. Mungkin 10 minit ke lebih, 15 subuh 10 subuh 15 azan dengan iqamah, antara azan dengan iqamah. Solat biasa 10, solat subuh 15.
Kalau solat subuh 15 tu, ada dia antara azan dengan iqamah 15 minit tu, maka lagi afdal untuk solat di rumah. Tapi nak sebut afdal lah, Ustaz saya nak solat di surau atau di masjid, tak ada masalah, teruskan. Kalau saya buat di tempat saya tu lah, saya solat sunat subuh di rumah. Tapi tergesa-gesa sikitlah sekarang dengan SOP dan sebagainya, sampai-sampai orang dah nak tutup. Surau saya tu, kalau di tempat saya tu ada takif. Kalau iqamah aja kunci pintu. Sini tak ada. Bagus. Kalau tak saya solat kat luar lah. Beberapa kali lah solat kat luar. Dia memang tegas dan sebab dia Selangor. Sekarang sini wilayah dia ringan sikit, dia lenient sikit. Dia dah itu ringankan sikit. Di Selangor dia masih lagi syadid, dia masih lagi tegas. SOP dia tu, walaupun banyak yang surau yang tak ikut. Sebab surau tempat saya tu beberapa kali di spot check oleh pegawai JAIS. Jadi mereka sangat tegas. Allahu Akbar, tutup dah. Tutup kunci. Saya pernah tu Allahu Akbar tu parking motor. Dia dah nampak dah saya. Dia dah nampak dah tutup juga, kunci juga solat kat luar. Sejadah mesti bawa. Sejarah kalau di wilayah digalakkan sekarang. Digalakkan. Tapi itu mesti bawa. Kalau tak bawa, salat kat luar. Bila dia bagilah emas ni memang betul. Nak ceritanya. Tapi subuh biasa saya akan buat solat di rumah. Kalau boleh, kalau rumah yang dekat rasa-rasa, dia akan dapat pahala tambahan lagi. Tapi nak solat di surau atau di masjid tak ada masalah. Untuk meringankan solat sunat fajar. Tapi apakah surah yang sunat untuk kita baca dalam solat sunat subuh atau solat sunat? Dua surah yang kita sudah maklum. Rakaat yang pertama Qul-ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua adalah Qul huwallahu al-ikhlas. Jangan tinggal kalau boleh. Solat sunat, walaupun solat sunat ramai di kalangan kita yang solat sunat dengan baca Fatihah ya. Rakaat pertama Fatihah, rukuk sujud, rakaat kedua Fatihah, rukuk sujud. Rugi. Dia rugi pahala membaca surah yang kedua. Ada ke? Memang ada. Nabi tak tinggal. Dan lebih-lebih lagi solat sunat subuh, Nabi baca dua kuliah dengan Qul huwallah. Jadi ulama mengkiaskan dengan solat sunat yang lain. Kita tengok solat sunat hajat pun dia baca kuliah dengan Qul huwallah juga beberapa kali, tambah dengan solat sunat yang lain pun sama. Jadi ustaz, kalau saya nak baca Fatihah tak sah ke solat saya? Sah. Fatihah surah yang wajib dibaca hanya satu saja, Fatihah. Yang lain itu sunat. Tapi kita terlepas pahala sunat. Pahala sunat yang Nabi sangat suka buat. Pahala sunat ni dah ada dua, atau sunnah yang Nabi buat dan sunnah yang Nabi sangat suka buat. Ada pahala tambahan. Nabi sangat suka buat salat sunat subuh, dan Nabi sangat suka baca dua surah tadi, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas dalam salat sunat subuh. Dan kiaskan dalam salat sunat yang lain. Ada juga mana dia surah yang lain, tapi yang kita maklum, yang mudah untuk kita amalkan. Salat sunat mana dia bacaan yang lain adalah dalam surah Nabi baca ayat surah Al-Baqarah sikit dan surah Ali Imran sikit, beberapa ayat. Susah untuk kita amalkan yang ni. Saya pun tak hafal beberapa ayat. Tapi yang mudah untuk kita hafalkan Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas dalam salat sunat subuh. Yang ketiganya dalam bab, masih lagi dalam bab salat sunat subuh, yang ni kita tak pastilah, saya tak pasti boleh kita amalkan atau tidak, tapi nak sebut juga sebab dia berdasarkan ilmu. Dia berdasarkan dengan ilmu. Buku apa? Kena habis. SOP apa? Kau boleh? Sikit ya. 7.5. Sikit je lah lagi. Last ni last. Ya. Ada yang saya baca, ada juga yang saya baca, tapi saya tak jumpa hadis tu. Tapi dalam kitab tu, kitab kuning lah, kitab orang Melayu. Dia kata baca dua alam surah, alam nasyrah dengan alam tarakai.
Memang ada sebut dalam kitab, saya tak ingat kitab apa, kitab kuning. Tapi hadis wallahu taala alam. Banyak ustaz-ustaz yang ngajar pun dia sebut benda. Saya maklum tu, saya maklum. Tapi yang saya sebutkan ni adalah yang disebut dalam kitab. Boleh jugalah, boleh juga. Qul ya ayyuhal kafirun ataupun dua alam. Yang saya baca dalam kitab tu saya tak ingatlah kitab apa. Bukan saya bacalah, saya dengar ustaz yang mengajar. Tapi di kitab tu kitab Melayu lah, kitab Jawi, kitab kuning. Dia menyebutkan barang siapa, tapi saya rasa bukan hadis. Sebab saya tak jumpa hadis. Tapi boleh kita amal, tak ada masalah. Dia kata barang siapa yang membaca dua surah alam ni, alam nasrah dengan alam tarakai, maka dia tidak akan terkena alam pada hari itu. Alam ni kalau masuk dalam bahasa Arab, alam dia aja dengan hamzah alif lam, alam. Dalam surah tu bermaksud alam ni tidakkah engkau tahu? Alam nasrah, tidakkah engkau tidakkah engkau alam nasrah menerangkan laka sadrak hati kamu dalam satu alam tarakai, tidakkah engkau melihat? Tapi alam satu lagi dalam maksud dalam bahasa Arab bermaksud sakit. Alamun. Dia ajar dengan hamzah. Alamun. Dalam kitab yang di Ustaz tu ajar, dia kata siapa yang baca dua surah alam dalam solat subuh, maka dia tidak terkena alam pada hari tersebut. Bolehlah dia amalkan. Tapi saya bukan hadis, sebab saya tak pernah jumpa hadis. Wallahu taala alam. Tapi mungkin fadilat yang dibuat oleh ulama, dan ada fadilat tu mana dia kena dengan dia dan diajar kepada orang lain. Boleh juga kita amalkan. Padahal kalau nak tukar-tukar selain daripada kuliah dengan al-ikhlas, boleh baca dua alam dalam solat sunat subuh. Tak ada masalah. Kita nak baca surah apa pun. Tapi yang saya sebutkan dalam kitab ni yang saya bawa, kita sebut pula lah surah alam. Tapi dalam kitab lain memang ada disebutkan. Okay? Memang bagus perkongsian tersebut. Yang terakhirnya sebelum kita habis, ni adalah sunnah nak cerita. Semua praktikalnya mungkin susah sikit. Baring seketika selepas selesai solat sunat subuh. Adalah sunat untuk kita baring seketika. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atain fajr ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai solat sunat subuh, baginda berbaring di atas bahunya sebelah kanan. Baring macam mana? Baring seperti mayat kita letak dalam kubur. Sebelah kanan dan menghadap kepada kiblat. Menghadap ke kiblat. Ini Nabi buat. Tapi Nabi buat kat mana? Nabi buat kat rumah. Nabi solat sunat kat rumah. Jangan buat kat surau. Nak marah dengan pengurusi ni. JK marah. Nak tidur balik rumah dia kata. Tapi nak cerita ada. Tapi praktikalnya mungkin tak boleh lah, susah nanti. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, di antara azan dengan iqamah tu subuh dia lambat sikit. Sebagaimana yang kita alami kalau kita pergi Mekah dengan Madinah. Sekarang tak boleh dah pergi PKP lagi. Sebelum ni kita pergi, kalau siapa perasan subuh antara azan dengan iqamah memang ada gap yang lama. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 20 atau 25 minit. Ketika tu boleh kita nak kerjakan. Selepas solat sunat, selepas azan, solat sunat, berbaring seketika nak ambil. Kenapa Nabi berbaring? Untuk rehat. Sebab Nabi bangun awal lagi untuk solat tahajud. Dan solat tahajud baginda lama. Nabi berbaring tu, mana dia merehatkan badan. Boleh tak kita tiru? Boleh, ada pahala dia. Sebab benda ni Nabi sangat suka buat. Jadi kita nak amalkan kat sini boleh tak? Tengok keadaan. Saya tak boleh, tak sempat. Kalau di surau saya yang saya sebut tu, subuh tu 10 minit. Antara azan tu dengan iqamah 10 minit. Azan tu dah 3 minit lah. Jadi bagi 7 minit untuk solat sunat. Atau 6 minit, 7 minit. Kita perjalanan dengan motor lagi. Kat sini 15, alhamdulillah. Tapi tak sempat, tak boleh lah buat kat sini. Buat kat rumah. Kalau nak, kalau rasa tak boleh, memang tak perlu buat lah. Kalau dia berbaring seketika selepas selesai solat sunat subuh. Menunggu azan, menunggu iqamah solat fardu subuh.
Nabi bersabda, seandainya walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih, sekiranya mereka tahu keutamaan ini berkenaan dengan orang yang pergi. Ada juga yang Nabi sebut, sekiranya seandainya mereka tahu keutamaan orang yang ada yang bersegera ke masjid, nescaya umatku akan berlumba untuk meraihnya. Nabi ada juga sebut. Jadi kalau tak baring ni tak ada pahala pun ada, sebab Nabi suruh segera pergi ke masjid. Ada juga. Kalau ikut keadaan, kalau mampu maka kita boleh. Tapi saya tengoknya praktikalnya di Malaysia ni kita tak boleh nak buat. Nak ceritanya ada ilmu berkenaan, ada hadis berkenaan dengan amalan yang Nabi sebut. Satu cerita yang saya tengok sendiri, gambar orang ambil gambar lah, dan diceritakan kepada saya, arwah Tok Guru Ini Abdul Aziz Nikmat. Dia suka melaksanakan sunnah di masjid beliau di Pulau Melaka. Ada gambar dia ambil. Selepas selesai solat sunat subuh, dia akan baring. Itu tak apalah masjid dia. Dia baring dalam masjid. Dia baring seketika, baring duduk macam tu. Tidur. Baringlah seketika. Berapa lama tu? Beberapa minit. Orang ambil gambar dia. Saya pernah tengok. Ada ulama yang dia mengamalkan sunnah. Jangan kita tengok tempat lain kan. Tak ada sebab imam datang tengok tempat baring. Terkejut kita kalau kita tengok macam tu. Tapi dia sunnah yang dilupai sebenarnya. Kalau tak sebut, orang lah makin lupa, orang tak buat. Tapi ada sunnah. Dan sunnah ni adalah sunnah yang Nabi sangat suka buat. Nabi buat tiap-tiap hari. Berbaring seketika selepas selesai solat sunat subuh. Itulah beberapa perkara yang saya kongsikan. Ini kalau ada perjumpaan yang akan datang, kita masuk dalam, masih lagi dalam bab. Dan juga solat sunat di rumah lebih utama daripada solat sunat di masjid atau di surau. Lebih utama kalau kita mampu. Kalau tak mampu, maka kita terus bersegera pun ada pahala dia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam bab solat ni sangat panjang. Sangat panjang. Kita baru masuk mukadimah. Kita akan sambung lagi pada perbahasan yang akan datang, insya-Allah. Ada soalan pun nak tanya? Selain pada tadi. Tak ada, kita tangguhkan pilihan kita, wallahu taala alam. Kita baca doa. Saya terlupa tadi sebenarnya doa yang saya dah ajar dah kat sini dulu. Kalau ada yang mengamalkannya, yang Nabi ajar kepada Juwairiyah, isteri baginda Juwairiyah, zikir. 3 zikir yang Nabi suruh baca pada waktu pagi 3 kali, 1 zikir 3 kali, dan pada waktu pagi dan 1 kali pada waktu petang. Pada waktu pagi itu bila pada waktu subuh, sebelum syuruk, tapi dah jadi syuruk. Saya terlupa tadi. Dan kita baca sama-sama zikir ni, pahala dia akan dapat seperti kita duduk iktikaf dan kita berzikir sepanjang daripada subuh sehinggalah ke syuruk. Kita baca sama-sama 3 kali ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. 2 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Nabi suruh baca hadis saya. Nabi ajar kalimah ni kepada Juwairiyah. Juwairiyah ni isteri baginda, dia tak pergi solat. Daripada tapi mana dia tak pergi solat ke masjid lah, ke solat di rumah. Mungkin rumah dia jauh dan sebagainya. Dia selepas dia duduk, selepas selesai solat subuh, solat fardu subuh, sehinggalah Nabi pulang selepas syuruk. Nabi tanya kepada Juwairiyah, hadis ini saya pernah baca di sini, kamu buat apa? Kamu duduk? Ya, saya duduk daripada waktu subuh sampailah. Apa yang kamu baca? Dia baca zikir, doa, Al-Quran dan sebagainya. Nabi ajar zikir tadi tu, 1 zikir 4 kalimah dibaca 3 kali,
menyamai dengan apa yang dilakukan oleh Juwairiyah, Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha, yang selama mana tu setengah jam ke 40 minit tu. Baca 3 kali pahala dia sama. Nabi suruh baca 3 kali pada waktu subuh dan 3 kali petang ataupun selepas maghrib, selepas asar ataupun selepas maghrib. Kalau rasa pajar sangat Ustaz, macam mana Ustaz? Boleh buka je zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Juwairiyah. Juwairiyah dia ada je. Juwairiyah mana isteri Nabi. Juwairiyah Sayyidatina Juwairiyah. Mana? Makna zikir tadi. Subhanallah wa bihamdihi. Segala subhanallah, maha suci Allah, dan segala pujian baginya, ada khalqi, yang meliputi semua bilangan makhluk dia, wa ridha nafsihi, yang Allah redha ke atas dengan diri dia, ke atas umat dia, ke atas makhluknya, wa zinata arsihi, dan seberat arasnya, wa midada kalimati, dan sebilangan semua kalimah yang ada, yang kalimah-kalimah Allah yang ada. Lebih kurang terjemahan subhanallah wa bihamdihi, ada khalqi, bilangan makhluk, wa ridha nafsi, yang Allah redha dengan dirinya, wa zinata arsy, dengan kalimah itu adalah seberat yang kita baca itu adalah seberat arasy. Arasy sangat berat. Arasy ini sangat berat, dipikul oleh 8 orang malaikat yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Haqqah. Wa zinata wa midada kalimati, dan sebilangan kalimah-kalimahnya. Kalimah Allah ni Allah sebut beberapa kali dalam Al-Quran. Kalau kita jadikan ada dalam surah Al-Kahfi, penghujung surah Al-Kahfi, dan ada satu lagi dalam surah, saya tak ingat surah apa. Kalimah-kalimah Allah ni maksud pembicaraan yang panjang lebar. Kalimah ni nak cerita je, kalau kita jadikan seluruh tujuh lautan yang ada di dunia ni, laut tu kita jadikan sebagai dakwah, dan semua pokok-pokok yang ada di dunia ni Allah sebutlah sebagai pen, kita nak tulis kalimah Allah tu, nescaya akan kering semua laut tu, tak habis lagi kalimah Allah. Kalimah tu panjang lebar lah, yang dibincangkan oleh ulama, apa dia kalimah Allah. Ada yang mengatakan ilmu Allah. Dengan zikir tadi tu, dia menyamai bilangan kalimah Allah yang kita sebut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada sebut dalam kitab ni, kita akan pergi. Itu maksud dia. Dan dia secara ringkasnya, maksud dia adalah berkenaan dengan zikir yang kita baca itu adalah seberat timbangannya, seberat arasy Allah, dan menyamai kalimah-kalimah Allah. Banyaknya pahala yang Allah akan bagi kepada kita. Itu kita baca tiap-tiap hari, 3 kali selepas subuh dan 3 kali selepas asar ataupun selepas maghrib. Allah Ta'ala alam. Subhanallah, kita turun tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم احفظنا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.